Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Usaha bersepadu daripada kementerian dan pihak berkepentingan adalah perlu bagi perlindungan individu di bawah umur 18 tahun. Agensi-agensi berkaitan membuat persiapan rapi bagi aktiviti rentas sempadan yang bermula pada 1 Ogos ini. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 dan 2 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,506 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 79.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.8%. Satu kes kematian turut dicatatkan hari ini. Sukan boleh mendorong kepada tingkah laku positif dan negatif dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pemangkin terhadap accountability dan tindakan baik di peringkat elit maupun peringkat akar umbi di seluruh negara Commonwealth. Justru itu, perlindungan atlet dan individu di bawah umur 18 tahun serta kesejahteraan mereka menjadi keutamaan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berucap demikian semasa pembentangan kertas kerja dalam bidang hak-hak asasi manusia dan inklusiviti dalam sukan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Sukan Commonwealth ke-10 yang diadakan secara hybrid melalui sidang video kemarin. Dengan tema mewujudkan sektor sukan yang inklusif dan berdaya tahan, meningkatkan sumbangan sukan kepada matlamat pembangunan mampan, mesyuarat Menteri-Menteri Sukan Commonwealth yang diadakan setiap 2 tahun antaranya membincangkan mengenai mempercepatkan pelaksanaan dasar-dasar sukan bagi pembangunan dan keamanan serta mengetengahkan inovasi dari kalangan negara-negara Commonwealth untuk menjana dan mengekalkan sektor sukan yang inklusif dan berdaya tahan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga mengongsikan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah melaksanakan Rangka Kerja Kebangsaan Perlindungan Kanak-kanak NFCP 2020. Bagaimanapun, usaha bersepadu daripada kementerian dan pihak berkepentingan adalah perlu bagi perlindungan individu di bawah umur 18 tahun. Perlindungan itu menyumbang kepada pembentukan persekitaran sukan yang selamat dan membolehkan atlet-atlet muda beraksi serta mencapai potensi sepenuhnya dalam sukan. Mesyuarat kali ini dirasmikan oleh The Right Honourable Patricia Scotland, QC, Secretary General of the Commonwealth yang kemudiannya dipengerusikan oleh The Right Honourable Nigel Huddleston, MP, Menteri Sukan, Pelancongan, Warisan, Belia dan Masyarakat Sivil, Kerajaan United Kingdom. Mesyuarat turut membincangkan dan mengesahkan kenyataan menteri-menteri sebagai hasil pemesyuaratan dan komitmen kerjasama dalam dasar sukan. 167 pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei PPDB menerima pingat kerja lama polis. Majlis penyerahannya berlangsung di Ibu Pejabat PPDB Gadong. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, pemangku Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei,
Penganugerahan pingat berkenaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada para penjawat awam yang telah berkhidmat selama 20 tahun. Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 akan diadakan pada 9 Ogos ini dengan tema Belia Siaga Masa Depan. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Para belia perlu meningkatkan penguasaan kemahiran abad ke-21 serta kemahiran digital. Strategi untuk mempersiapkan belia siaga masa depan merupakan tanggungjawab bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam NGO sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Sidang media berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan juga berkata mempertajam, meneroka serta menyerlahkan kemahiran dan potensi modal insan belia siaga masa depan menjadi strategi negara yang harus dilaksanakan bersungguh-sungguh bagi melahirkan belia yang cemerlang. Juga diadakan penyampaian poster sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 kepada wakil setiap persatuan-persatuan belia yang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 akan diadakan pada hari Selasa, 9 Ogos 2022 di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan tema Belia Siaga Masa Depan. Beberapa program telah disusun, antaranya pengurniaan anugerah-anugerah Hari Belia Kebangsaan dalam 4 kategori. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan beberapa prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Para jemputan dikehendaki untuk membuat ujian ART di rumah sebelum menghadiri majlis atau acara dan seterusnya memuat naik keputusan ujian ke BruHealth. Tidak menghadirkan diri jika ada simptom-simptom demam seperti batuk, selsema, sakit leher dan seumpamanya. Sentiasa memakai sungkup muka di sepanjang majlis atau acara dijalankan dan menjaga kebersihan diri seperti mensanitasi tangan, mengamalkan etika batuk dan bersin dan mengelakkan bersalam-salaman. Agensi-agensi yang terlibat terus membuat persiapan rapi bagi aktiviti rentas sempadan yang akan bermula pada Isnin ini 1 Ogos. Bagi melihat secara lebih dekat lagi persiapan-persiapan untuk menerima kedatangan para pelawat keluar dan masuk negara ini, Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan petang tadi membuat tinjauan ke pos kawalan Sungai Tujuh daerah Belait dan pos kawalan Labu daerah Temburong. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK melaksanakan penaiktarafan sistem kawalan sempadan yang baharu dan proses uji cuba telah dibuat untuk memastikan sistem berkenaan berjalan dengan lancar. Pada masa ini terdapat 14 kaunter pemeriksaan imigresen bagi keluar dan masuk untuk kategori kenderaan biasa, komersial, bas dan juga pejalan kaki di pos kawalan imigresen Sungai Tujuh. Manakala Jabatan Kastam dan Immigration Diraja JKED akan memantau pergerakan kenderaan, individu dan barang-barang yang dibawa melalui pos-pos kawalan darat dengan kerjasama agensi-agensi yang berkenaan. Bagi membantu orang ramai membuat pendaftaran, permohonan dan pembayaran caj perkhidmatan CAP sebanyak RM3 setiap seorang bagi satu hala perjalanan, JKED juga telah menyediakan kios Exit and Entry System EES.
Orang ramai yang memerlukan bantuan khusus penggunaan EES boleh datang ke kaunter unit perkhidmatan pelanggan di Ibu Pejabat JKED semasa waktu pejabat. Secara minimum, jumlah kaunter pemeriksaan kenderaan biasa akan dibuka sebanyak 2 buah di bahagian masuk dan 2 buah di bahagian keluar. Waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan darat dan laut adalah bermula pada pukul 6 pagi hingga 6 petang setiap hari. Waktu beroperasi bagi pos-pos kawalan Jabatan Pengangkutan Darat di Kuala Lurah, daerah Brunei dan Muara dan Sungai Tujuh ialah dari 6 pagi hingga 6 petang. Waktu terakhir masuk bagi kenderaan komersial luar negeri pula pada pukul 3 petang. Sementara itu, pos kawalan Labu dan Ujung Jalan, daerah Temburong akan beroperasi pada pukul 6 pagi sehingga 6 petang dan waktu terakhir masuk bagi kenderaan komersial luar negeri pada pukul 4 petang. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diteruskan lagi semalam. Pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan pertandingan lagu nostalgia 60-an. Acara dianjurkan oleh Permata Hijau. Di daerah Blight pula menyaksikan persembahan penceragam iaitu persembahan malam akustik dari Vintage Band dan LJB Basker. Di daerah Tutong, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan malam kebudayaan senada seirama kali ketiga anjuran kumpulan Jamster Entertainment. Manakala di daerah Temburong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Gema Belia. Acara dianjurkan oleh Belia Permata Hijau dan Jabatan Belia dan Sukan Temburong. Pertubuhan Warga Mas pagi tadi mengadakan majlis tahlil dan penyampaian sumbangan kepada ahli keluarga Pertubuhan Warga Mas yang telah kembali ke rahmatullah. Acara berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas, Perakas. Hadir Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua Pertubuhan Warga Mas. Majlis bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan khususnya ahli-ahli Pertubuhan Warga Mas. Minggu Ta'aruf Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB yang bermula 23 Julai lalu berakhir pagi tadi dengan majlis kesyukuran Minggu Ta'aruf ke-16. Majlis berlangsung di Perkampungan Sukan Berakas. Hadir Awang Adirani Sofian bin Abdul Rahman, pemangku pendaftar Kupu SB. Majlis antara lain diisikan dengan tayangan video Minggu Ta'aruf sesi ke-16 dan bacaan ikrar pelajar pengambilan ke-16. Minggu Ta'aruf merupakan aktiviti tahunan yang dikelolakan oleh bahagian hal ehwal pelajar Kupu SB khusus untuk pelajar-pelajar baharu yang mengikuti pengajian di Kupu SB. 78 pelajar Sekolah Arab Blight menerima sijil bagi pelbagai kategori akademik dan kurikulum. Majlis penyampaiannya diadakan pagi tadi di Sekolah Agama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin. Aktiviti tahunan ini antara lain dihasrat menjadi insentif dan motivasi kepada pelajar agar mempertingkat lagi usaha serta pencapaian dalam akademik dan kurikulum. Juga diadakan penyampaian hadiah penghargaan khas kepada para guru. Bagi memahami tajuk haji dalam sukatan pelajaran subjek fiqh dengan lebih mendalam dan dapat menghalusi serta menghayati bacaan-bacaan dalam ibadat haji, pagi tadi Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Katok
menganjurkan program simulasi manasik haji bagi pelajar tahun 10. Program simulasi berlangsung di Dewan Serbaguna dan sekitar kawasan bangunan sekolah berkenaan. Program ini adalah salah satu inisiatif bagi mendedahkan para pelajar dengan teori dan praktikal manasik haji serta dapat menambah kefahaman mereka dalam tajuk haji. Praktikal haji yang dilakukan adalah praktikal haji ifrad yang biasa dilaksanakan oleh jemaah haji negara. Sembilan belas fain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah sempena 30 tahun perasmian bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pagi tadi. Kempen dikendalikan oleh Pusat Penerimaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha, antara lain bertujuan bagi menggelakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen-kempen tersebut yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha atau menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei Jun 2022 telah pun dikeluarkan hari ini, Khamis 28 Julai 2022. Dalam siaran akhbar, Kementerian Pendidikan memaklumkan calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mengambil slip atau sijil masing-masing di Jabatan Peperiksaan pada waktu bekerja. Para majikan disaran untuk mematuhi akta dan peraturan imigresen dengan memastikan para pekerja-pekerja melakukan kerja-kerja yang seperti yang ditetapkan. Saranan itu dikongsikan selepas seorang perempuan warga asing didapati melanggar bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Pekerja berkenaan telah ditahan semasa operasi tumpas di premis perniagaan di Mukim Belait dan dibawa ke bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Kuala Belait untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sementara itu, majikan yang terlibat diarah untuk hadir ke bahagian berkenaan. Seorang lelaki ditemui dalam keadaan tidak sedar di kawasan berdekatan Jambatan Jalan Tengah Sungai Bera, Seria. Balai Polis Seria, Pasukan Polis Diraja Brunei mengesahkan menerima laporan mengenainya pada 26 Julai 2022 sekitar pukul 7.57 pagi. Lelaki tersebut kemudian disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi bedah siasat. Dalam pada itu, seorang lelaki ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Piala Futsal Brunei 2022 diteruskan semalam dengan perlawanan separuh akhir pertama. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. Kota Rangers berjersey hijau mendahului perlawanan seawal minit ke-3 dalam pertemuan dengan Almeris FC. Namun kedudukan tersebut tidak bertahan lama selepas pasukan lawan berjaya menyamakan kedudukan satu sama. Almeris FC terus mengukuhkan kedudukan sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya apabila berjaya menjaringkan 8 gol. Sementara itu, pertemuan antara Kasuka Arauda berjersey putih dengan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB berakhir dengan seri 2-2. Dengan keputusan tersebut, kedua-dua pasukan masih berpeluang untuk tempah slot final tertakluk kepada perlawanan separuh akhir kedua ahad ini.